أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada hari yang berbahagia ini. Selepas kita selesai menunaikan solat subuh berjemaah, kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga semua yang kita lakukan ini direzekikan oleh Allah akan al-qabul biiznillah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya direzekikan lagi bersama dengan tuan-tuan semua. Dan insya-Allah saya akan membacakan lagi hadis-hadis yang menceritakan tentang amalan-amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah biiznillah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang ada di dalam buku ini, buku hadis 40 yang membincangkan tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah biiznillah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam pertemuan yang lepas kita pernah membacakan sekitar 2 hadis yang menceritakan tentang amalan yang mudah namun pahalanya diberikan sangat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini saya akan masuk ke hadis yang ketiga daripada kitab ini biiznillah Subhanahu Wa Taala. Hadis ketiga yang menceritakan tentang amalan yang mudah namun pahalanya sangat melimpah ruah adalah satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina al-muttasil ila Sayyidina Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'ana Allahu بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. بسنده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. اللهم اغفر لسيدنا أبي هريرة ولأم سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وفي رواية أخرى له عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'. Inilah dua riwayat yang kedua-duanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi yang menceritakan tentang satu amalan yang sangat mudah namun pahala yang bakal diberikan oleh Allah kepada pelakunya sangat melimpah ruah. Kita lihat terjemahan bagi hadis ini. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah mengajak manusia kepada hidayah, maknanya mengajak manusia kepada perbuatan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ajak manusia kepada perbuatan yang membawa kepada hidayah Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang telah mengajak manusia kepada hidayah, nescaya telah wujudlah baginya daripada pahala seperti bilangan pahala-pahala orang yang telah mengikutinya. Maknanya sesiapa yang ajak orang kepada hidayah, ajak orang kepada kebaikan. Ambil contoh mudah lah macam kelas pada hari ini. Siapa yang dia share kelas ni, contoh. Dia tolong bagi tahu kepada orang ramai sekarang ada kelas. Akhirnya dengan sebab dia share tadi, katakan 9 orang dengar kelas ini. Maka orang yang mula-mula menghebahkan kelas ini, dia akan dapat pahala berapa banyak? Nabi SAW kata, nescaya telah wujudlah baginya daripada pahala seperti bilangan pahala-pahala orang yang telah mengikutinya. Maknanya sebanyak pahala orang yang ikut kelas ni, yang kita pun tak tahu berapa kadar pahala melainkan Allah saja yang tahu. Katakanlah secara mudah, satu majlis ilmu, katakan kalau kita sebarkan, kalau ada orang ikut, satu orang yang ikut majlis ilmu, katakan pahalanya 10. Ambil mudah begitu. Tapi bukan 10, saya tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu berapa banyak pahala yang bakal Allah bagi kepada mereka yang hadir dalam majlis ilmu. Katakanlah, kita andai-andaikanlah ada 10 pahala. 10 pahala itu bagi orang yang ikut majlis ilmu. Bagi mereka yang menyebarkan pula majlis ilmu macam mana? Pahala mereka adalah bergantung kepada berapa banyak orang yang telah ikut majlis itu. Maksudnya orang yang telah mengikut apa yang telah disebarkan, dihebahkan oleh orang yang mula-mula tadi. Katakan ada 10 orang. Senang nak congak tak? Ada 10 orang yang ikut majlis ini. Katakan hasil daripada majlis ini disebarkan, bila saya share, katakan ada 10 orang ikut. Maknanya orang yang setiap seorang yang ikut akan dapat 10 pahala. Kalau Allah bagi 10 pahala lah. Kalau lebih lah. Katakan satu orang yang ikut dapat 10 pahala. Maksudnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang empat yang telah ikut kelas ini disebabkan ada orang yang sebarkan majlis ini, setiap seorang itu dapat 10. Tetapi yang menyebarkan maklumat itu, berapa dia akan dapat? Allah akan bagi sebanyak pahala jumlah mereka yang ikut. Katakan ada 10 orang, setiap seorang dapat 10 pahala. Maknanya 10 pahala kali 10 orang, orang yang menyebarkan mula-mula tadi akan dapat sebanyak 100 pahala. Subhanallah. Sedangkan setiap seorang yang ikut, kalau Allah bagi 10 pahala, dia dapat 10 pahala je lah. Cuma mereka yang mula-mula sebarkan itu, dia akan dapat pahala sebanyak 100 pahala. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa sebenarnya mengajak orang kepada kebaikan, ajak dapat pahala dah. Kalau ada orang ikut, dapat pahala lagi. Berapa banyak pahala orang tadi yang ajak peringkat awal, maka pahala yang dia akan dapat adalah sebanyak bilangan orang yang mengikut dia. Dia macam sistem piramid juga. Maknanya, satu orang ajak, berapa orang ikut. Katakan ada 10 orang. Setiap satu orang di kalangan 10 orang ni akan dapat pahala khusus yang Allah bagi kepada dia.
Katakan satu orang dapat 10. Okey, setiap orang pertama dapat 10, orang kedua dapat 10, orang ketiga dapat 10, orang keempat dapat 10 pahala. Begitulah sampai orang yang ke-10. Tetapi siapa yang paling banyak pahala? Yang mengajak 10 orang ni tadi. Berapa orang yang mengajak 10 orang ni dapat pahala? Dia akan dapat pahala sebanyak jumlah pahala yang Allah bagi kepada setiap seorang yang telah mengikut perkara baik tersebut. Maknanya kalau setiap seorang katakan dapat 10 pahala, ada 10 orang yang ikut, mereka orang yang ajak 10 orang tadi akan dapat pahala 100 pahala. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita dalam hidup sentiasa ajak orang kepada kebaikan. Kita sebut di Facebook, kita sebarkan di WhatsApp, kita tulis di Telegram perkara-perkara yang baik. Kita ajak orang kepada kebaikan. Akhirnya dalam ramai-ramai yang tengok kita punya post tadi, ada yang mengikut apa yang kita sarankan. Ada yang mengikut kebaikan yang kita anjurkan. Maknanya selagi orang terus melakukan amalan kebaikan disebabkan kita yang ajak, selagi itulah yang mengajak akan terus mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia ajak, kalau orang tak ikut pun dapat pahala dah. Orang ikut pula bertambah lagi lah pahala orang yang mengajak. Subhanallah. Barang siapa yang telah mengajak manusia kepada hidayah, nescaya telah wujudlah baginya daripada pahala seperti bilangan pahala-pahala orang yang telah mengikutinya. Itu tidak pula mengurangi sesuatu pun daripada pahala-pahala mereka. Setelah Nabi dah sebut orang yang mula-mula ajak dapat pahala paling banyak sekali berbanding dengan orang yang mengikut, Nabi bagi tahu juga bahawa yang mengikut tidak dikurangi pahala mereka. Bukanlah maknanya disebabkan dia melakukan kebaikan disebabkan ajakan orang lain, pahala yang mengikut akan dikurangkan sedikit untuk dibagi kepada yang mengajak. Nabi kata tidak. Yang mengajak dapat pahala banyak berdasarkan bilangan jumlah pahala orang yang mengikut. Namun yang mengikut pula dia akan mendapat pahala penuh. Katakan majlis ilmu tadi, hadir dalam majlis ilmu, katakan dapat 10 pahala. Katakanlah sebab saya tak tahu, hanya perkara ini hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Berapa banyak pahala, hanya Allah sajalah yang tahu. Sebagai contoh untuk mudahkan kita, katakan satu orang dapat 10 pahala. Kalau hadir dalam majlis ilmu dapat 10 pahala. Maknanya disebabkan orang tadi mengikut, dia dapat 10 pahala. Tak dikurangkan kepada 9 atau 8 atau 7 sebab nak bagi kepada orang yang mengajak. Tak. Allah Ta'ala Karim. Allah Ta'ala Maha Pemurah pahalanya. Jadi yang mengikut dapat pahala penuh. Yang mengajak dapat pahala berganda-ganda. Kerana disebabkan usaha dia lah orang lain mengikut untuk melakukan perbuatan yang baik. Seterusnya Nabi SAW setelah memberikan kepada kita satu berita gembira yang kita dah baru saja dengar sebentar tadi, iaitu besarnya ganjaran pahala bagi mereka yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Ar-Rasul SAW selain daripada baginda ini merupakan Al-Bashir, Nabi yang memberikan khabar gembira. Nabi juga adalah An-Nadhir, iaitu Nabi yang memberikan kabar duka cita, memberikan ancaman. Nabi juga memberikan berita-berita berunsur ancaman supaya kita tidak melakukan satu kejahatan yang membawa kepada kemurkaan Allah Azza wa Jal. Nabi sambung ucapan Nabi dengan sabdaan Nabi yang berbunyi, yang bermaksud, barang siapa yang telah mengajak manusia kepada kesesatan. Kalau tadi Nabi sebut orang ajak kepada kebaikan, sekarang Nabi nak cerita pula macam manakah nasib orang yang ajak orang lain kepada kejahatan. Wal'iyazubillahi min zalik. Ajak orang kepada kejahatan. Lalu kata Rasul SAW, barang siapa yang telah mengajak manusia kepada kesesatan. Maksudnya ajak orang buat satu perbuatan maksiat. Maksiat ni satu benda yang sesat, benda yang menjauhkan kita daripada Allah. Moga-moga kita semua dijauhkan daripada maksiat. Dan moga-moga hati kita ini dicampakkan oleh Allah perasaan benci dan meluat kepada maksiat. Rasa jijik kepada maksiat. Moga-moga Allah
penuhkan hati kita rasa benci, rasa meluat, rasa jijik dengan maksiat. Allahumma amin. Barang siapa yang telah mengajak manusia kepada kesesatan, dia telah ditimpa daripada dosa. Dia akan menerima dosa. Dia akan ditimpa musibah dosa, seperti bilangan dosa-dosa orang yang telah mengikutinya. Itu tidak pula mengurangi sesuatu pun daripada dosa-dosa mereka. Wali'ayazubillahi min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang ajak orang lain kepada kejahatan, dia ajak nak buat jahat, dosa dah. Dia ajak, kalau orang tak ikut, katakan dia ajak orang buat satu maksiat, orang lain semua tak ikut, dia dah berdosa dah. Sebab dia ajak orang kepada maksiat. Mengajak kepada maksiat adalah satu maksiat. Tapi biasanya bila dah ada yang mengajak kepada maksiat, maka ada yang akan mengikut. Wali'ayazubillah min zalik. Apabila orang itu mengajak kepada maksiat, dia berdosa kepada Allah. Katakan hasil daripada dia ajak orang kepada maksiat, ada 10 orang telah termakan pujukan dia, lalu mereka yang 10 orang tadi pun melakukan maksiat yang dicadangkan oleh orang yang mengajak tadi. Katakan setiap satu orang dapat 10 dosa. Katakan orang pertama yang mengikut dapat 10 dosa. Orang kedua yang mengikut dapat 10 dosa juga. Orang yang ketiga yang mengikut dapat 10 dosa juga. Begitulah sampai ke orang yang ke-10. 10 orang yang mengikut ni setiap seorang akan dapat 10 dosa. Tetapi berapa pula dosa orang yang mengajak 10 orang tadi untuk melakukan maksiat? Dosa yang akan diberikan, yang akan Allah timpakan kepada orang yang mengajak orang tadi untuk melakukan maksiat adalah sebanyak jumlah dosa yang ditimpakan kepada orang yang mengikut. Wali'ayazubillah min zalik. Katakan tadi satu orang dapat 10 dosa. Orang pertama yang mengikut dapat 10 dosa. Sampailah kepada orang yang ke-10 yang mengikut. Maknanya yang mengajak berapa dosa dia? Dia akan dapat dosa sebanyak 100 dosa. Kenapa dia dapat 100 dosa? Kerana ada 100 dosa yang sudah diagihkan kepada 10 orang yang mengikut ajakan jahat dia. 10 dosa saja ke tuan-tuan? Tak, kita jangan lupa. Mengajak kepada dosa juga adalah dosa. Tambah lagi dosa mengajak orang melakukan maksiat. Maknanya yang paling banyak sekali dosa adalah mereka yang mengajak orang lain melakukan maksiat. Maka tuan-tuan, marilah kita memohon keampunan daripada Allah. Moga kalaulah sebelum ini pernah kita ajak orang kepada maksiat, sama ada sedar ataupun tidak, moga-moga Allah sekarang sedang mengampunkan semua kesilapan kita yang lepas, lalu menjadikan kita, moga-moganya ya Rab, dengarlah rayuan kami. Moga-moga sekarang tidak ada walau secebis dosa pun yang kita tanggung daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum ini. Maknanya hadis ini memberikan juga satu ketakutan kepada kita. Bayangkan tuan-tuan, dosa kita sendiri dah banyak. Apatah lagi kalau kita dapat dosa hasil ajak orang melakukan maksiat. Nak pula kalau zaman hari ni lagi dahsyat tuan-tuan, peluang untuk dapat maksiat. Tulis di Facebook. Setiap hari orang boleh baca. Kalaulah setiap hari orang baca dan setiap hari orang terfikir untuk melakukan maksiat disebabkan tulisan satu orang di Facebook tadi, sejumlah orang yang mengikut, ya la haula wala quwata illa billah, sebanyak itu pula lah jumlah dosa yang akan ditimpakan kepada yang mengajak. Maka tuan-tuan, kalau kita pernah ajak orang buat maksiat di Facebook kita, di Telegram kita, padamlah tuan-tuan, padamlah cepat-cepat, supaya Allah tidak menjadikan lagi ada orang yang mengikut ajakan jahat yang pernah kita tulis di Facebook tersebut. Sebab dosa kita dah banyak tuan-tuan. Kita sangat-sangat mengharapkan agar Allah ampunkan dosa kita. Bayangkan dengan dosa yang banyak tadi, ditambah pula dosa disebabkan mengajak orang kepada maksiat. Moga-moga diampunkan Allah Azza wa Jal. Hadis yang kita dengar tadi telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ada satu lagi riwayat. Dengan kita mempelajari hadis yang pelbagai, sebenarnya kita akan dapat
memahami sesuatu berita itu secara penuh. Sebab tu kadang-kadang contoh macam dalam buku ni saya datangkan 2 riwayat. Riwayat pertama disebut kisah yang kita dah dengar tadi, sabdaan Nabi. Riwayat yang kedua saya datangkan riwayat yang lain dengan riwayat sahabat Nabi yang lain. Kalau tadi sahabat Nabi yang mendengar sabdaan Rasulullah yang berbunyi man da'a ila huda adalah Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada satu lagi hadis yang hampir sama dengan hadis yang kita dengar tadi, tetapi diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang lain pula, iaitu Sayyiduna Jarir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang kedua ini, dia menceritakan secara terperinci macam mana baginda Nabi SAW boleh melantunkan sabdaan yang kita dengar, yang didengar juga oleh Sayyidina Abu Hurairah sebentar tadi. Di dalam riwayat lain bagi Al-Imam Muslim, hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam riwayat lain bagi Al-Imam Muslim, daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Bila kita dengar nama sahabat, tuan-tuan, jangan lupa untuk kita mendoakan para sahabat Nabi dengan kita sebut radhiyallahu anhu. Semua sahabat Nabi tanpa berkecuali. Kita yang berakidah dengan akidah Al-Asy'ariyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan paling mulia selepas generasi para nabi dan para rasul, tanpa berkecuali. Semua sahabat Nabi, asal dia sahabat Rasulullah, tak berkecuali, kesemua mereka adalah manusia-manusia paling mulia yang pernah Allah ciptakan selepas para nabi dan para rasul. Maksudnya generasi paling mulia secara mutlak adalah generasi para nabi dan para rasul. Banyak-banyak nabi dan rasul, yang paling mulia adalah kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas generasi para nabi dan para rasul, siapa pula manusia paling mulia? Wali-wali Allah yang paling mulia siapa? Yang paling mulia adalah orang yang Allah pilih untuk sezaman dengan Nabi dan beriman pula kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam dan melihat baginda Nabi ataupun Nabi melihat mereka. Mereka pula mati dalam keadaan seorang Muslim. Inilah orang yang dipanggil sebagai sahabah. Mereka inilah manusia paling mulia selepas generasi para Nabi dan para Rasul. Maknanya kalau kita biasa dengar karamah wali-wali Allah, kita pernah dengar karamah Al-Imam Asy-Syazuli, kita pernah dengar karamah Tok Paluh kalau di Terengganu, kita pernah dengar karamah Tok Kenali di Kelantan, kita pernah dengar karamah pelbagai para ulama kita yang lain. Kita kata subhanallah, ini orang-orang istimewa. Sebenarnya nama-nama yang kita sebut tadi, walaupun mereka merupakan kekasih Allah, tetapi mereka tidak dapat mencapai ketinggian seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau tidak terzahir karamah sahabat Nabi sebut sekalipun. Bila sebut tentang karamah ni, saya teringat baru ni saya baca kitab Tajul Arus karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kenapa sebahagian para sahabat Nabi Allah tidak zahirkan karamah mereka? Ada juga yang zahir karamah. Macam Sayyidina Umar, dari jauh Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Sayyidina Umar apa yang berlaku di dalam satu peperangan antara kaum muslimin dengan musyrikin Mekah yang berlaku di Mu'tah, di Jordan. Sedangkan Sayyidina Umar berada di Al-Madinah. Masa tu bukan ada live macam sekarang. Tetapi Allah Azza wa Jalla jadikan peristiwa perang yang sedang berlaku di Jordan itu disiar langsungkan kepada Sayyidina Umar secara live. Sehingga Sayyidina Umar dapat melihat apa yang berlaku saat itu di antara kaum muslimin dan juga di antara tentera-tentera Rom yang berada di Mu'tah. Peperangan ini berlaku di Jordan satu ketika dahulu. Maknanya zahir sungguh karamah Sayyidina Umar. Begitu juga karamah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pernah disebut Sayyidina Abu Bakar pernah ajak orang datang rumah, kemudian
Orang tu tak nak makan melainkan setelah Sayyidina Abu Bakar ada di rumah. Kebetulan Sayyidina Abu Bakar ketika itu bersama dengan Rasulullah. Kemudian ada tamu datang rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dah pesan dah supaya isteri beliau memberikan makanan kepada tetamu. Tetapi tetamu malu nak makan tanpa ada tuan rumah. Lalu tetamu kata, kami tak akan makan melainkan setelah Sayyidina Abu Bakar sampai ke rumah. Jadi akhirnya Sayyidina Abu Bakar balik ke rumah, tengok-tengok para tetamu masih tak makan. Dalam masa yang sama, waktu dah lewat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kata, demi Allah saya tak akan makan. Kamu semua yang kena makan. Jadi Sayyidina Abu Bakar marah sebab sepatutnya dah tuan rumah iaitu isteri beliau suruh makan. Makanlah. Tiba-tiba sahabat Nabi yang tadi ni tak nak makan. Bila begitu akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Nabi yang jadi tetamu Sayyidina Umar tadi pun akhirnya makan. Bila makan makanan tadi, Sayyidina Abu Bakar tengok, makanan tak luak. Sedangkan makanan itu sudah mula dimakan. Seakan-akan makanan yang berbaki seperti makanan itu belum dijamah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kata, ini satu barakah. Bayangkan makanan secara adat kalau sudah dimakan akan habis. Ataupun berkurangan. Tiba-tiba makanan yang dihidangkan sepertinya tidak dijamah lagi. Sedangkan para tetamu semua dah kekenyangan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kata, ini makanan yang barakah. Rugi saya tidak menjamah makanan ini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar makan makanan tersebut. Walaupun sebelumnya beliau telah bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menjamah sama sekali makanan tersebut. Di sinilah kata para ulama, kalau seseorang pernah bersumpah dengan nama Allah tidak mahu melakukan satu perbuatan, tiba-tiba didapati yang terbaik sebenarnya melakukan perbuatan tersebut. Cuma dia tersilap sebelum ni telah bersumpah. Maka yang terbaik dia melakukan perbuatan yang dia bersumpah tak nak buat tu, dia lakukan juga. Lalu selepas tu dia membayar kifarah ataupun kafarah sumpah. Kerana yang terbaik kita melakukan perbuatan yang paling baik. Walaupun perbuatan yang paling baik itu mungkin kita pernah tersilap bersumpah tidak mahu melakukannya. Jadi lakukan perbuatan yang terbaik walaupun kita pernah bersumpah tak nak lakukan. Kalau kita dah bersumpah, hendaklah kita bayar kafarah sumpah tersebut. Jadi balik kepada kisah tadi, akhirnya Sayyidina Abu Bakar makan makanan tersebut. Jadi maknanya terzahir karamah Sayyidina Abu Bakar. Namun ada sahabat Nabi yang tidak zahir karamahnya. Sedangkan kalau kita lihat, para wali Allah selepas zaman sahabat, karamah mereka zahir. Karamah mereka jelas terpapar. Di kalangan para awliya ada yang karamah mereka jelas terpapar. Jadi mengapa fenomena ini berlaku? Lalu kata Al-Imam Ibn Atta'illah Sakandari, para sahabat Nabi mereka direzekikan oleh Allah dengan satu anugerah yang sangat ulung, iaitu dapat menatap wajah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, disebabkan para awliya, orang-orang soleh selepas zaman Nabi tidak direzekikan dengan rezeki agung ini. Nikmat teragung ini dapat menatap wajah Nabi. Bukan satu nikmat yang sikit-sikit tuan-tuan. Bahkan kata guru kami Fadilatul Syekh Jamal bin Faruq Ad-Daqqaq Al-Hasani, guru kami dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, dalam bidang akidah Asy'ariyah, bidang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, kita nanti bila dapat masuk ke syurga Allah nanti, nikmat yang kita nak sangat dalam syurga, lebih daripada nikmat dapat mahligai, dapat bidadari, dapat makanan sedap, kita nak menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Maknanya melihat wajah Nabi ini merupakan satu nikmat yang sangat besar di dunia dan juga di akhirat. Cuma di akhirat insya-Allah kita semua akan dapat melihat wajah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih hati kita. Namun di dunia tak semua dapat. Yang dapat melihat wajah Nabi di kalangan para sahabat semua dapat, alhamdulillah. Mereka sahabat Nabi yang tak dapat melihat Nabi disebabkan mereka ada masalah mata, seperti Sayyidina Ibnu Ummi Maktum. Namun tetap juga sahabat sebab beliau dilihat oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun para sahabat tadi mereka melihat Nabi atau dilihat oleh Nabi, dan ini satu nikmat yang besar,
Namun generasi selepas para sahabat, mereka tidak melihat wajah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sangatlah karamah yang Allah nak bagi kepada wali-wali Allah selepas itu berbanding dengan nikmat dapat menatap wajah kekasih hati Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka disebabkan para awliya, orang-orang soleh selepas baginda Nabi alaihi salatu wasallam tidak dapat menatap wajah baginda Rasul secara di alam nyata, melainkan kalau mereka direzekikan dapat melihat Nabi dalam mimpi atau secara yaqazah. Maka disebabkan itulah kata Al-Imam Ibn Atta'illah Sakandari, Allah memberikan satu kelihatan kepada para awliya dengan diberikan karamah, diberikan kelebihan yang mencarikan adat, benda-benda yang secara adatnya mustahil berlaku, tiba-tiba berlaku kepada para awliya. Jadi ini sebagai orang kata apa, sebagai hadiah Allah disebabkan para awliya tidak dapat melihat wajah baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Sebab itu ada sahabat Nabi langsung kita tak tahu apa karamahnya. Adakah ini menunjukkan Tok Kupalo, Tok Kenali, Al-Imam Ash-Shazuli, Al-Imam Sidi Ahmad Al-Badawi, wali-wali Allah yang biasa kita dengar nama-namanya ini lebih tinggi kedudukan di kalangan sahabat? Tidak. Kerana seorang sahabat Nabi yang mungkin di kalangan sahabat, beliaulah yang paling biasa-biasa di kalangan para sahabat. Namun sahabat Nabi yang paling biasa-biasa ini lebih tinggi kedudukannya daripada mana-mana wali Allah Azza wa Jalla yang bukan di kalangan sahabat. Sebab mereka memiliki satu karamah, satu kurniaan sangat besar, iaitu dapat menatap wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kita teruskan dengan riwayat yang kedua. Hadis ini telah dalam riwayat yang lain bagi Al-Imam Muslim daripada Sayyidina Jarir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Lepas tu kalau sebut nama sahabat kita sebut radhiyallahu anhu kalau seorang. Kalau seorang tetapi golongan wanita, contoh daripada Sayyidatuna Aisyah tapi tak tulis radhiyallahu anha, kita sebut juga radhiyallahu anha kerana ini satu doa daripada kita kepada para sahabat. Kerana mereka dimuliakan oleh Allah, maka layaklah untuk kita memuliakan sesiapa saja yang dimuliakan oleh Allah dan disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berkata, iaitu Sayyidina Jarir radhiyallahu taala anhu telah berkata, sekumpulan manusia daripada orang Arab pedalaman, orang Arab yang tinggal di kawasan padang pasir, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu kambing biri-biri. Maknanya datang beberapa orang sahabat Nabi yang tidak tinggal di dalam kota Al-Madinah, sebaliknya tinggal di kawasan padang pasir. Mereka hidup secara nomad. Mereka datang bertemu dengan Nabi satu ketika itu dalam keadaan baju mereka adalah baju yang sangat-sangat biasa, sangat-sangat mendukacitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya baju yang diperbuat daripada bulu kambing biri-biri yang sederhana. Jadi mereka datang dengan pakaian yang nampak menunjukkan mereka memang orang-orang susah. Lantas baginda telah melihat teruknya keadaan mereka. Daripada pakaian itu Nabi dapat tahu mereka ni memang orang susah. Baju saja dah jadi baju orang susah. Mereka telah ditimpa dengan keperluan yang mendesak. Mereka ni orang miskin dan perlu dibantu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan orang ramai untuk bersedekah. Bila Nabi tengok ada peluang untuk para sahabat beribadah, iaitu bersedekah, memberikan sedekah, membantu kaum fakir di kalangan sahabat baginda yang datang daripada padang pasir tadi, Nabi pun ajak para sahabat untuk bersedekah. Tetapi yang berlaku pula adalah selepas Nabi ajak mereka, iaitu para sahabat yang berkemampuan untuk bersedekah, tetapi yang berlaku adalah mereka iaitu para sahabat telah berlengah-lengah daripada bersedekah. Nabi dah kata, mari kita bersedekah. Tiba-tiba para sahabat dengar begitu dan senyap. Kebetulannya tidak bersungguh untuk melaksanakan anjuran baginda Nabi SAW. Sehingga jelas di wajah Nabi tidak suka, sikap tidak suka Nabi terhadap tindakan para sahabat yang tidak segera melakukan kebaikan sedangkan sudah sampai peluang untuk melakukan kebaikan. Jadi Sayyidina Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu
bila melihat berada dalam situasi itu dan melihat betapa wajah Nabi itu jelas di wajah Nabi, yang Nabi tidak suka dengan sikap sahabat Nabi yang lain yang tidak membantu para sahabat yang datang daripada pedalaman tadi. Lalu Sayyidina Jarir Ibn Abdullah kata, kemudian sesungguhnya seorang lelaki daripada golongan Ansar telah datang dengan membawa satu kantung yang berisi perak. Bila wajah Nabi sudah nampak Nabi tak suka sikap itu, para sahabat sangat takut kalau Nabi murka. Sebab murka Nabi bawa kepada murka Allah. Kasih Nabi pula membawa kepada kasih Allah Azza wa Jal. Bila pada wajah Nabi sudah tampak murka Nabi, nampak Nabi tak suka, akhirnya dalam kalangan ramai-ramai itu ada satu orang bergegas pulang ke rumah, atau mungkin ketika itu dalam di sisinya sudah ada kantung berisi perak, tak disebutkan di sini. Sama ada sahabat tadi pulang ke rumah dulu atau memang kebetulannya sudah bawa satu kantung, satu bekas yang dalam tu ada duit perak. Yang penting sahabat Nabi yang seorang ni telah segera memberikan satu kantung berisi wang perak kepada para sahabat yang datang daripada pedalaman. Beliau yang memulakan. Bila dah seorang buat, akhirnya yang lain pun mula melakukan perbuatan yang sama. Kemudian seorang lelaki lain pula telah datang membawa sedekah. Kemudian mereka yang lain juga saling ikut mengikuti membawa sedekah. Masing-masing pakai ikut. Daripada seorang yang mula-mula tadi, dia telah menunjukkan satu contoh yang baik. Akhirnya para sahabat yang ni pakai ikut. Orang ni bagi, orang ni bagi, orang ni bagi. Sehingga wajah Nabi yang tadinya sugul, yang tadinya tak suka, berubah dan bersinar-sinar kerana gembira dengan sikap para sahabat baginda yang telah memberikan sedekah kepada golongan para sahabat yang datang daripada pedalaman tadi. Lalu Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa saja yang telah memulakan di dalam Islam dengan melakukan satu amalan yang baik, lalu perbuatan baik yang telah dimulakannya telah diamalkan pula oleh orang lain selepas dia melakukannya, nescaya telah dituliskan buat orang yang memulakan seperti pahala sesiapa sahaja yang telah beramal dengan perbuatan tersebut dalam keadaan tidak berkurang sesuatu pun daripada pahala-pahala mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi daripada sini tahulah kita, kisah macam mana Nabi boleh sebut siapa yang menunjukkan kepada orang satu amalan, orang lain ikut, yang ikut dapat pahala penuh, yang mengajak dapat pahala lebih. Rupanya adalah disebabkan kisah kedatangan para sahabat Nabi daripada pedalaman dalam keadaan susah tadi. Nabi sambung lagi, tidak berkurang pun sesuatu pun daripada pahala-pahala mereka yang mengikut. Maksudnya orang yang mengikut tak dikurangkan pahala, yang mengajak dilebihkan pahala berdasarkan jumlah pahala yang diberikan kepada sesiapa saja yang mengikut. Sesiapa saja yang telah memulakan di dalam Islam dengan melakukan satu amalan yang buruk. Ini yang kita takut. Siapa yang dia merupakan buah mula. Dia merupakan orang yang mula-mula mengajak orang kepada kejahatan. Sama ada secara ucapan atau dengan tindakan dia. Lalu perbuatan buruk yang telah dimulakannya itu telah diamalkan pula oleh orang lain. Sehingga dia melakukannya. Wali'ayazubillah. Dia ajak orang buat benda jahat, akhirnya ada orang lain pun ikut benda tadi. Nescaya telah dituliskan buat orang yang memulakan seperti dosa sesiapa sahaja yang telah beramal dengan perbuatan tersebut dalam keadaan tidak berkurang sesuatu pun daripada dosa-dosa mereka. Jadi daripada sini Nabi SAW menyatakan satu perkara baik, iaitu siapa yang ajak orang kepada kebaikan memang pahalanya sangat-sangat melimpah ruah. Jadi kita boleh bayangkan tuan-tuan betapa banyaknya pahala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyaknya pahala para sahabat Nabi, betapa banyaknya pahala golongan tabi'in, betapa banyaknya pahala datuk nenek moyang kita dahulu yang telah mewariskan perbuatan baik sampai kepada kita. Kita semua sebagai contoh bila makan akan sebut bismillah. Siapa yang ajar tu? Mak kita, ayah kita. Ayah kita dan mak kita siapa yang ajar masa mereka masih kecil? Datuk kita, nenek kita. Datuk dan nenek kita masa mereka masih kecil, masa nak makan sebut bismillah, siapa yang ajar? Moyang kita, moyang lelaki dan juga moyang perempuan.
Moyang lelaki dan moyang perempuan juga masa mereka kecil dahulu, masa nak makan, siapa yang ajar mereka untuk baca bismillah? Ayah kepada moyang kita. Maknanya hari ini kita makan dengan tangan kanan, kita makan dengan baca bismillah, hanya dengan amalan yang mudah itu sebenarnya sudah berapa ratus ribu orang dapat pahala. Rasulullah dapat pahala dah. Sayyidina Abu Bakar dapat pahala. Sayyidina Umar dapat pahala. Turun ke bawah semua dapat pahala. Akhirnya yang akan dapat pahala yang paling hampir dengan kita adalah ayah, ibu kita, guru-guru kita. Sebab mereka merupakan orang yang telah menjadi mereka yang berada dalam rentetan menyampaikan perbuatan baik itu sampai kepada kita. Kita pula sambung kepada anak kita. Ya Allah, maknanya kaum muslimin ini tuan-tuan, mereka menggendong pahala yang sangat besar di sisi Allah. Sebab tu kita tak boleh pandang enteng kepada orang Islam. Mereka adalah golongan yang menggendong pahala sangat banyak. Kadang-kadang pahala sebab ajar benda-benda baik itu. Baru ni saya pergi restoran. Masa tengok satu makcik, anak kecil-kecil lagi. Masa anak nak makan, dia kata, "Hai, mana? Kenapa tak baca bismillah?" Akhirnya anaknya pun baca bismillah. Hati saya kata, subhanallah. Anak tadi baca bismillah, makcik tadi dapat pahala. Makcik itu, dia masa kecil dulu ayah dia ajar. Maknanya disebabkan ayah dia, makcik tu dapat ajar anak dia. Anak kecil tu makan dengan tangan kanan, makan dengan baca bismillah. Makcik tadi dapat pahala, ayah makcik tu dapat pahala, datuk makcik tu dapat pahala, berterusan sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru makan dengan baca bismillah dengan tangan kanan. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Maknanya alhamdulillah kita berada dalam satu keluarga besar, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pahala kita sebenarnya sangat banyak yang Allah bagi kepada kita. Ini juga menunjukkan betapa Allah memuliakan umat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya umat Nabi di akhirat kelak adalah umat, walaupun dari segi usia umurnya paling pendek berbanding dengan umat-umat sebelum kedatangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun pahala umat ini pahala yang paling banyak berbanding dengan umat-umat yang lain. Sampai Sayyidina Musa, Nabi Allah Musa AS menangis sewaktu bertemu dengan Nabi di langit yang ke-6. Bila Nabi sampai ke langit yang ke-6 dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, ketika Rasulullah menyampaikan salam kepada Sayyidina Musa, kalimullah, Nabi Musa jawab salam Nabi. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan ke langit yang ke-7. Ketika Nabi melepasi, ingin berpisah dengan Nabi Musa menangis. Lalu ditanya, "Kenapa kamu menangis?" Allah saja tanya kepada Nabi Musa supaya kita tahu jawapan itu. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu. Tapi Allah nak tanya kepada Nabi Musa supaya dapat jawapan itu sampai kepada kita. Akhirnya bila ditanya, "Mengapa? Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Musa?" Nabi Musa kata, "Anak kecil ini." Maksud dia Rasulullah. Sebab dari segi usia, Sayyidina Musa maknanya pangkat datuk nenek moyang Rasulullah. Sebab usia Sayyidina Musa sewaktu meninggal, sewaktu wafat dengan Nabi sangat jauh. Jadi Nabi Musa kata, anak ini, dari segi usia ini anak saya lah, pangkat anak saya. Anak ini, umat dia masuk syurga lagi banyak daripada umatku. Lalu Sayyidina Musa AS menangis kerana setiap Nabi mahu terbaik untuk umatnya. Namun Allah Ta'ala memuliakan umat Rasulullah SAW. Lalu beliau menangis. Menangis bukan benci dengan kita, tapi menangis atas dasar kerana kasihkan kepada umat baginda dalam masa yang sama, redha dengan ketentuan Allah, dan Nabi Musa mencintai kita semua. Itulah sebab Nabi Musa, bila Nabi Muhammad dapat 50 waktu, Nabi Musa kata, umatku tak mampu, apatah lagi umatmu. Maka mohonlah kepada Allah agar dikurangkan bilangan solat. Ini menunjukkan kasih Nabi Musa kepada kita. Tetapi atas dasar Nabi Musa ni ada umat khusus, baginda juga sedih kerana umat baginda tidak dapat menjadi seperti umat Nabi SAW. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat tinggi kedudukannya, Nabi yang paling banyak nilai pahala di sisi Allah, Nabi yang begitu dimuliakan oleh Allah. Lalu semua yang berkait dengan Rasulullah juga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dengan dijadikan pahala umat Nabi ini juga melebihi pahala umat-umat yang lain. Alhamdulillah, moga-moga
kita tidak lokek untuk terus menyebarkan kebaikan kepada manusia, khususnya kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, supaya semua yang kita lakukan ini membawa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dapat bersama pada hari ini, muliakan hari kita dengan berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar sabda Nabi dan menyebabkan hati kita kenyang kerana hati kita sudah puas dan mahu lagi mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang kesemuanya akan membawa kita kepada keridaan Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi kepada umatmu, kalau kamu semua cinta kepada Allah, maka ikutlah saya. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Nescaya kamu semua akan diampunkan dosa-dosamu oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Moga-moga kita semua dalam kasih sayang Allah. Moga-moga kita semua berada di dalam keridaan Allah dan akan pulang kepada Allah satu hari nanti dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kita juga rindu kepada Allah Azza wa Jal, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.